Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Apa khabar semua rakan-rakan? Siapa bersama saya pada pagi ini? InsyaAllah hari ini hari ke-74 dalam misi 100 hari. Apa khabar Sidi Tunjai? Orang pertama hari ini. Terima kasih kerana menunggu. So tadi hujan lebat sangat, memang tak dengar. Tak dengar, takut nanti dia terganggu lah, walaupun pakai mic. So apa khabar Sidi? Dah sarapan ke? Okey, baik. So kita mulakan. Boleh kita mulakan, insyaAllah. Rakan-rakan tu mungkin ada yang dah menunggu. So saya kita set lah dalam, insyaAllah dalam 15 minit. Apa khabar ibu saya? Ya Allah, terima kasih kerana menonton. So harap line di kampung tu okey. Aida Manaf, terima kasih kerana bersama saya. Baik, so topik pada pagi ni ialah mengenali personaliti anda. So mungkin di luar sana dah mahir, dah pernah belajar, pernah khusus, dan saya sebagai kaunselor memang selalulah, ini permainan yang selalu kita tengok sebelum kita memulakan sesi ataupun semasa sesi kita lihat semua karakter-karakter manusia. So ada banyak karakter-karakter manusia dan personaliti manusia ni. Kalau kita nak kenali, kita nak faham banyak. So saya hari ni saya cerita satu aspek je untuk kita faham. Ini untuk orang-orang biasa lah, yang kita nak faham tentang karakter kita. Kenapa saya nak cerita pasal perkara ni? Sebab orang extrovert dengan introvert, orang introvert yang paling beruntung dalam musim cuti ini, iaitu dalam PKP, perintah arahan perintah kawalan pergerakan PKP. So orang introvert yang paling best, yang paling seronok dan paling beruntung. Kenapa pula extrovert tak beruntung? Nanti saya ceritakan. So kebanyakan orang yang mungkin tak senang duduk, orang yang rasa macam bila nak habis cuti ni, bila nak start kerja balik, bila nak ni, orang extrovert kebanyakannya. So kebanyakan mereka yang rasa macam rasa nak marah, rasa tak senang duduk, kebanyakan orang extrovert. Kenapa saya kata begitu? Okay, saya nak cerita satu persatu. So, okay, perkataan extrovert introvert ni adalah mula diperkenalkan oleh seorang psikologis, seorang ahli psikologi daripada Swiss. Nama dia Carl Jung. Carl Jung. Ejaan dia memanglah Carl Jung, tapi sebenarnya sebutan dia Carl Jung. So ini bapa psikologi lah. So dia anak murid kepada Sigmund Freud dan sebagainya. Jadi okey, so tak nak cerita pasal yang teknikal sangat. So kita santai-santai je. Okey, baik. So saya nak bawa anda tentang apa itu extrovert. Okey, so kalau yang dah tahu, okey, saya nak uji sebelum anda berfikir anda extrovert introvert, saya nak anda jawab soalan-soalan ni. Boleh tak? So orang-orang yang ada bersama saya ni, insyaAllah. So mana yang mungkin dengar siaran ulangan, tak apa, it's okay. Anda boleh jawab kemudian. Okay, so bila anda, apa khabar Nana? Nana, hari ni Isnin Nana. Kerja ke rumah? Okay, baik. So Alhamdulillah. So tak apa. Okay, nak tahu extrovert introvert ni penting. Kalau orang yang nak jual produk ni pun kena attack, kena tengok karakter orang extrovert ke introvert. Siapa introvert ke extrovert yang akan beli dulu? Siapa yang akan banyak tanya, siapa yang akan beli, siapa yang akan just observe je. Apa khabar Sufiandi? Okay. Jadi itu untuk orang yang menjual barang-barang, dan nak tengok karakter manusia. Kalau dalam ceramah pun, orang yang motivator, influencer ke apa ke, dia nak tengok orang ni siapa yang mendengar, siapa yang akan follow, siapa yang akan ignore, dan sebagainya. Okay. So begitu juga dengan saya dalam media sosial FB lain, saya tak nampak wajah anda. Tetapi mungkin daripada karakter-karakter penulisan anda, saya mungkin boleh baca. Okey, saya nak tanya beberapa soalan. Senang je. Soalan pertama, kalau anda menghadiri satu majlis, hari ni kerja, okey, baik-baik. Oh, Faiz pula kerja dari rumah. Okey. Oh, cantik. Faiz, okey, salam jangan lena pula. Okey, baik. So soalan pertama, kalau dalam satu majlis, contohnya pergi majlis kenduri, okey, kita kebanyakannya kalau kita pergi majlis kenduri, sama ada kita kenal atau tak kenal, siapa yang akan menyapa dulu? Sama ada orang tu kenal tak kenal.
So kita tengah makan-makan ni, ataupun kita duduk atau jumpa orang kan, siapa yang akan banyak senyum, observe, ataupun siapa yang akan bertanya dulu? Yang memperkenalkan dia atau yang bertanya, makcik daripada mana, Kak Kiah daripada mana, macam tu lah kan. Siapa dulu? Siapa dulu? So itu akan menentukan karakter anda kan. Itu satu sampel. Okey, yang kedua, bila anda duduk seorang kat rumah ataupun dalam ruangan anda selesa, anda buat apa? Anda buat apa? Kan? Anda sama ada, itu soalan tu kena jawab. Bos saya tahu karakter anda yang mana satu. Okey, ada orang suka membaca, suka tengok TV, suka menyendiri, suka termenung, suka cari ilham. Okey, ada orang suka menulis kan. So itu semua adalah karakter-karakter introvert. Orang yang extrovert, kalau duduk santai rumah, dia tak boleh duduk diam. Dia mesti nak cakap. Cakap seorang pun jadi. Kadang-kadang dia ambil nombor telefon. Okey, apa khabar Kak Sab? Suka topik hari ni. Terima kasih Kak Sab. Ni untuk orang menjual ni, kita kena attack ni Kak Sab. Siapa yang extrovert, introvert. Okey, baik. So orang yang duduk diam ni, orang yang duduk kat rumah duduk saja ni, kalau orang extrovert, dia akan cuba cari orang untuk bercakap dengan dia. Kalau boleh dia akan dia telefon. Dan kebanyakan kita tengok dalam musim-musim cuti panjang ni, oleh PKP ni, so siapa yang suka buat FB live ni, kebanyakan majoritinya ialah dia extrovert. Adakah saya extrovert? Dia extrovert introvert ni dua-dua, semua orang ada extrovert introvert. Mana yang dominan? Itu kita nak tahu. Okey, jadi macam saya memang dalam pekerjaan saya extrovert. Takkanlah kaunselor tak cakap kan, takkan kaunselor tak berceramah, takkan kaunselor tak bagi pandangan. Jadi dia bila diberi pandangan, orang extrovert ni memang dia cakap kadang-kadang tu memang akan terlajak masa. Kau tengok orang FB live yang bercakap, influencer, kalau dia terlajak masa, kalau dah sampai 40 minit, 1 jam dia cakap, tu extrovert dah. Banyakkan dia suka bercakap. Tambah ada lagi tetamu-tetamu yang dia jemput dan sebagainya, dia suka bercakap. Dia akan melirik pada topik tu. Jadi saya sebagai orang extrovert, saya kena kontrol masa saya supaya saya tak melirik topik ni panjang ni. Okay, orang introvert, dia suka menulis, dia suka bagi status, dia gambar yang mencerminkan emosi dia. Ina, Sabila, terima kasih. Saya suka masak-masak. Orang masak-masak pun kena tengok. Kalau Chef Wan, dia sambil masak, dia bercakap. Itu extrovert. Tapi kalau dia suka masak, dia feeling, dia tak cakap sangat kan. Dia sambil dengan muzik, masak ataupun tonton, tengok movie, itu introvert. Kebanyakan ni introvert. Tapi hari ni orang introvert dia terpaksa jadi extrovert sebab dia nak jual satu produk tu. Banyakkan saya tengok kawan-kawan saya dah mula dah ada buat FB live. Dia introvert yang saya kenal lah. Lepas tu dia buat FB live sebab orang sekarang ni suka visual. Dia kena menampakkan diri dia. Jadi dia cakap tapi dalam karakter dia cakap tu saya tahu dia extrovert ke introvert. Itu berdasarkan pengalaman lah. 18 tahun nak hadam ilmu ni. Tapi orang yang baru belajar, insya-Allah dia kena tengok karakter ni. Saya akan cerita. Okey, apa itu introvert? Introvert ni senang. Pertama sekali nak faham dari segi tenaga. Orang yang introvert, tenaga dia memang ada kat dalam. Dia tak perlu cari kat luar. Senang nak faham. Maksudnya ialah orang introvert dia tak perlukan pertolongan orang lain untuk membantu dia, memberi dia semangat dan tenaga. Jadi dia duduk seorang-seorang pun okey. Dia seorang pun baca buku dia okey, dia tenang. So dia tak perlu ada orang lain yang untuk bantu dia, bagi dia tenang nak bercakap. Orang extrovert tenaga daripada luar. Sebab tu dia panas kata cacing kepanasan, dia panas punggung, dia tak boleh duduk rumah lama. Dia mesti nak keluar mengetih, jumpa kawan. Ataupun dia mesti bercakap dengan kawan. Kita tengok setengah orang, kita tengok kalau dia nak tanya sesuatu, kadang-kadang orang sekarang ni dah banyak jadi introvert. Termasuk saya. Dulu saya extrovert, sekarang dah mula introvert. Saya suka lebih senang WhatsApp ataupun kata apa nak tanya khabar ke, nak ajak minum ke apa, saya suka WhatsApp. Apa-apalah kaedah, cara penulisan. Tapi orang yang jadi extrovert ni, dia rimah lah nak tak type ni. Dia suka call, terus call. Apa-apa pun kau buat apa? Kadang dia tanya khabar itu je. Dia orang extrovert. Dia suka bercakap. Bila dia dengar suara orang, dia bertenaga. Dia rasa excited. Jadi pada perempuan, makcik Kia kan, minta maaf yang tengok suami dia tak duduk diam, yang tak menentu arah, dia extrovert lah. Dia nak cari kawan tu.
Ataupun suruh dia buat FB live. Nak suruh dia keluar kan bahaya. Kan dia pula bawa balik rumah. Benda makhluk tu. Jadi kita tengok dah datang dah kawan. Apa khabar Hakim? Azrul Davidi, power. Okay. Alright, so itu senang nak faham. Jadi dia perlukan orang untuk bagi dia power, dia sikit tenaga. Orang introvert dia tak perlu, dia ada seorang. Sebab tu orang yang introvert sangat beruntung dalam musim ni. Dia macam-macam dia boleh buat. Dia kemas rumah, dia ada idea. So dia orang yang introvert ni orang yang banyak idea. Dan dia tak suka bercakap benda-benda yang remeh. Orang extrovert ni kita bagi satu topik. Yang tadi dia segi tenaga. Yang nombor 2, kalau kita pilih topik, orang nombor 2 adalah orang introvert. Kalau pilih topik orang introvert tak suka topik yang ringan-ringan, yang remeh-remeh. Ataupun benda-benda yang sensasi. Kadang dia tak suka cerita yang memeningkan kepala dia. Dia suka benda yang berat, yang boleh memikir. Contohnya lah, kalau kita saja nak gosip, kau tahu tak, ada seorang PU ni, dia kahwin dengan janda. So orang extrovert paling suka sekali. Mana kau tahu? Aku ada baca. Macam tu dia aku dah dengar. Dia topik-topik macam tu okey je. Sebab tu orang extrovert bila lepak kat kedai mamak ataupun lepak sesaja, kita pelik kenapa berjam-jam. Sebab extrovert ni senang, apa sahaja rangsangan, apa sahaja topik dia boleh layan. Dia tak kira topik dia suka atau tak, dia boleh layan. Tapi introvert, dia akan suka pada topik-topik yang dia suka, yang dia mahir. Kalau tak, dia akan banyak mendiamkan diri. Bukan dia pendiam sangat, bukan dia antisosial, tapi dia akan pilih. Tapi orang introvert, kita nak uji dia, kita kena tanya topik yang berat sikit, yang menguji. Sebab dia suka duduk diam, dia suka membaca, dia banyak info, dia suka fikir-fikir, dia suka memerhati. Jadi kita tanya dia, apa pandangan kau tentang coronavirus? Dia mesti akan cakap. Orang introvert bila bercakap, dia ambil masa sikit, dia pause dulu, dia macam mikir. Lepas tu dia akan cakap, apa khabar Datuk Wan? Allah, lama tak jumpa Datuk Wan. Okay. So orang introvert dia akan pause dulu, dia akan memikir sekejap, lepas tu dia akan bercakap. Dan bercakap orang introvert ni dia fakta. Sebab kita menunjukkan kebijaksanaan dia. Dia banyak baca, dia banyak observe, dan banyak benda-benda yang dia ketahui. Tapi orang extrovert, kita tengok, kita tanya soalan apa-apa pun, tak lama, dalam beberapa saat terus dia jawab. Dia orang extrovert ni orang yang spontan. Sebab tu orang introvert ni kita lihat dia kebanyakan dia suka mendiamkan diri. Dia tak suka topik-topik yang ringan atau remeh. Sebab tu kebanyakan mereka kadang-kadang mereka tak suka nak jawab telefon. Mereka tak suka nak dengar deringan telefon, kadang dia rimas. Dia suka benda-benda yang aktiviti yang memberi semangat pada dia untuk buat aktiviti, contoh membaca, create satu benda, idea penulisan, dan buat benda idea yang kreatif. Apa khabar Fazil Yahya? Fazil semalam masuk, minta maaf semalam ada gangguan internet. Lepas tu Razman bin Rahmat. Okay, terima kasih. Okay, baik, saya teruskan. Dah 12 minit. Tu lah kita FB live ni kadang-kadang dia panjang lebar, macam seolah ada orang kawan ramai kat depan ni yang saya nak cerita je. So kadang-kadang saya suka buat video. Sebab tu bila saya extrovert, suka bercakap, saya dah mula jadi introvert, suka create something, video, penulisan, tu introvert. Okay, kita tengok orang yang introvert, dia lebih cenderung untuk interaksi dengan hal-hal yang baru. Kalau hal lama kadang dia tak minat. Okay. Lepas tu dia suka aktiviti yang bersifat bersendirian tanpa bantuan orang lain. Itu membaca. Ada ke suruh orang baca? Tak ada kan. Sebab tu bila zaman belajar dulu, saya extrovert, saya tak suka sangat membaca. Saya suka orang kau terang, padahal saya malas baca. Apa, aku tak faham topik ni, bab ni kau tolong terang kan. So saya extrovert nak cakap je. Jadi orang tu cerita, okey, saya dapat. Kalau baca sendiri saya ngantuk, saya diam. Kibidak belum. Kita thank you. Ini guru kaunselor segalan saya. Dia lagi expert dalam bab ni. Nak cerita pada kawan-kawan kita yang dalam musim ni extrovert ke introvert. Jadi introvert ni orang yang banyak menguasai dan seronok dalam aktiviti ni. Okey. Sebab tu saya pun seronok walaupun saya buat FB live, tapi kadang saya buat video pun okey, saya tulis pun okey. Saya dah okey dah. Saya tonton tengok movie pun okey. Saya boleh happy dalam beberapa jam untuk me time. Orang introvert paling suka me time. Okay, alright. So
suka kemampuan sangat baik untuk menganalisa hal-hal yang rumit, dan dia sangat konsentrasi apabila menyelesaikan masalah. Jadi kalau bos-bos sana, kalau tengok ada staff yang introvert, orang macam ni dia pemikir, dia suka selesaikan masalah, dan suka menggunakan fikiran dia untuk mencari solution, dan dia sangat concentrate. Kalau extrovert, dia pecah kepala sikit je, dia pening, jom kita minum, let lo kan. Benda-benda macam ni tak payahlah, dunia semua ni. Kebanyakan extrovert dia bijak, tapi dia kadang-kadang benda yang ni dia tak suka. Dia tak suka benda-benda yang berserabut, kan. Tetapi introvert ni bukan berserabut, dia suka keadaan yang tenang, jadi dia bagi masa kat dia, so dia akan selesaikan. Kebanyakan kita tengok orang seniman ni, novelis, buat drama, dia suka keadaan yang tenang. Tengok datanglah kawan saya ni, kan. Dia saya buat live, dia datang je, kan. Okey, baik. So saya cerita lagi, introvert, okey, introvert ni lebih senang untuk melakukan kegiatan sosial mereka sendiri. Mereka tak suka sangat sosial sangat yang buatkan dia serabut. Orang introvert dia tak suka sangat berhadapan dengan ramai orang. Tengok dia dah kacau lah, maknanya jangan lama-lama sangat, dah 15 minit. Sebab tu kita tengok orang introvert, dia tak suka sangat orang yang dalam keramaian. Sebab tu dia lebih suka observe, kan. Dia lebih suka observe. Kalau orang extrovert, seronok kita tengok majlis kenduri. Orang extrovert dia lambat nak balik, lepas jumpa orang dia lagi excited. Orang introvert dah mula rimas. Apa pula macam YB, macam YB. Ciri-ciri extrovert tu YB. Saya pun ada ciri-ciri juga, nak buat live ni, semua orang tengok ni. Dia lapar kot. Okey, Tengku Norsilawati, ada orang, ada tak orang middle? Ada orang, ada. Sebenarnya orang extrovert dengan introvert ni, dia sebenarnya kalau kita buat ujian, kita boleh tahu dia 50-50. Ada, sebab dia tak tahu mana satu dominan. Sebab tu kita kaunselor akan test dengan beberapa soalan untuk contoh ada 10 soalan, dia 5 soalan introvert, 5 introvert, dia score dua-dua. Jadi 5-5. Jadi kita akan test dia, kita akan tunjukkan dia lebih, sebab untuk menentukan karakter dia kan ada lebih dominan yang dia tak tahu. Jadi kita akan teroka yang mana yang kebanyakan dia akan ada lebih satu. Dan kebanyakan ikut kajian-kajian psikologi, kajian kaunseling, orang wanita wanita lebih cenderung untuk introvert berbanding lelaki. Lelaki macam mana pun dia lebih cenderung extrovert. Mungkin dia terdedah kepada keluar, nak dia terpaksa jadi extrovert. Kan, macam musim-musim ni dia kena pergi pasar, kan. Pasar, kan, orang macam mana dia nak introvert, dia tak tahu ikan masa tu, kan. Ikan kembung, ikan sardin, ikan dulu saya confuse kembung dengan pelaling ke apa macam tu, kan, lebih kurang sama, kan. Sekarang dah tahu. Jadi saya kena jadi extrovert. Saya kena tanya, akak, boleh tak akak, daun kesum dengan daun ni mana satu? Saya tak tahu. Daun sup dengan daun bawang, kita tak tahu, kena tanya. Itu jadi nak tak nak kita kena jadi orang extrovert. Okey, baik. So kita nak tanya satu lagi soalan sebelum saya habiskan. Saya ambivert. Itu personality yang lain tu. Maknanya ada kedua-dua. Kucing ni dia main tarik kaki lah. Basikal Akmal. Apa khabar? Ni Amanina. Sedap nama. Okay, tak apa. Saya akan terangkan benda ni. So, okey. So adakah orang introvert ni pemalu? Tidak. Kajian-kajian psikologi tidak menunjukkan bahawa orang introvert adalah pemalu. Sebab mereka sebenarnya reserve tenaga mereka reserve personality mereka. Mereka akan gunakan kekuatan mereka pada tujuan yang tertentu. Jadi kalau macam nak bersembang benda tak penting, dia lebih suka mendiamkan diri. Padahal dia boleh ramah. Dan kita tengok orang introvert bila jumpa kawan-kawan rapat, dia memang ramah. Kadang-kadang memang unexpected. Tengok, macam ni dia punya ramahnya, kita lupa, kita nampak dia extrovert. Sebenarnya sebab tu saya cakap dua-dua ada, extrovert, introvert. Dia mana-mana dia akan switch on je. Cuma kebanyakan dalam aktiviti tu kita akan lihat. Sebab tu banyak soalan-soalan ni. Apa khabar Farida Ahmad, Hanam Sulong? Okay, so dah 18 minit dah. So saya nak jawab. Okay, so saya nak ceritakan kesimpulan lah. Ada 10 ciri-ciri orang introvert yang untuk anda kita faham lah, kan? Okay, baik. Pertama ialah orang introvert ialah pendiam dan suka menyendiri. So dia lebih suka, sebab tu dia simpan tenaga dia memang dia guna untuk diri dia, dia seorang-seorang dia fun.
Okey, yang kedua, introvert tidak suka menyukai perbicaraan yang ringan. Saya dah cerita tadi kan. Lepas tu yang ketiga, tidak suka menyukai dering telefon. Saya pun macam tu. Kadang-kadang bunyi telefon ni banyak, saya akan silent mode. Dan kadang-kadang FB rakan FB banyak nak messenger. Saya bukan tak nak layan, ramai sangat. Jadi kalau layan, dia akan satu soalan, lagi 2-3 soalan. Kalau ada 50 orang, 20 orang, takkan semua nak layan. Lagi dengan family lagi nak fokus. Jadi saya rasa kita ruang status, komen, itu pun dah cukup memadai kan. Ada rezeki nanti, Masya Allah, kita akan berkenalan. Mana tahu jemput saya ceramah ke, masa tu kita boleh bersuara kenal. Okay. Lepas tu introvert tidak langsung membalas pesan dari seorang. So kadang-kadang dia bila banyak-banyak tu, dia tak suka nak respon. Sebab bila dia respon, dia akan datang respon lagi. And apa khabar? Kita jawab kau baik. Lepas tu buat apa? Jadi dia rimas lah. Dia mula rimas. Apa khabar Ansara? Alhamdulillah Faridah. Buat apa terus? Kamu tak jumpa kawan saya ni. Lepas tu yang kelima, introvert merasa keramaian membuatkan dia gila. Dia tak suka orang ramai. Sebab tu kita tengok orang yang kerja, bila dia introvert, bila balik dia penat sangat. Bila tanya kenapa penat, dia kata ramai sangat orang hari ni. Terutama bila dia betul-betul hari jimat pelanggan ataupun hari-hari benda-benda yang kenduri, dia rasa penat sangat. Dia rasa sebab ramai sangat orang, dia rasa rimas, dia banyak guna tenaga. Sebab dia selalu tenaga dia reserve. Tiba hari ni kena keluar. So orang yang extrovert, dia lagi charge macam bateri tu, bila berjalan lagi charge. Sebab tu dia tak tahu nak balik, lagi seronok. Dan bila kadang-kadang isteri-isteri heran, kenapa suami lama sangat, dia kata nak beli barang, tengok 2-3 jam baru balik. Rupanya singgah kedai mamak, jumpa kawan. Dan kadang-kadang dia cerita nak jumpa kawan, sekejap je, sejam je, lama tak jumpa Anwar ni Anwar. Tengok 2-3 jam, tak sedar. Memang tak sedar. Tu extrovert. So orang introvert merasa keramaian buatkan dia gila. Yang keenam, introvert lebih nyaman untuk sedikit orang lah. Dia tak suka hang out sangat. Dan nombor 7, introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan rasa cermat. Dia orang yang observe. Dia akan lihat satu benda dengan teliti. So orang yang extrovert, kadang-kadang saya ada gak sikap extrovert. Kadang-kadang kata isteri saya kata, tengoklah bang, saya tengok sekejap, lepas tu saya tengok benda lain. Tak boleh tengok satu benda yang bentuk dengan sangat teliti. Tengok sampai habis. Yelah. Kadang nak tunjuk iklan tu je. Saya tengok okey dah kan. Tapi lama-kelamaan saya dah jadi introvert. Saya akan perhati betul-betul apa nak terbuat. Dah perhati. So mula menghayati satu perkara. Orang extrovert dia tengok sekejap. Sebab tu dia macam YB. Sekejap saya tengok sini-sini. Kadang-kadang dia salam. Tengok orang extrovert ni, kadang dia salam dengan orang tu, cakap dengan orang ni. Sebab dia sangat-sangat dia terlalu cekap dia punya visual dia kan. So kadang-kadang tu lebih bagus kita ada sikit introvert, kita fokus one to one. Jadi orang tu rasa dihargai. Okay? So yang ke-8 ialah introvert cenderung suka menulis berbanding bercakap macam FB Live ni. Ni ada ciri saya yang seterusnya. Saya ni extrovert tapi lama-lama jadi introvert. Jadi bila buat skor sekarang, mungkin introvert tu lebih banyak lah berbanding extrovert. Lepas tu introvert cukup pandai dalam memahami karakter orang. Sebab dia memerhati. Tengok dia minta tarik tali pula speaker ni. Yang tak akhir 10, introvert akan banyak fikir sebelum berbicara. Sebab tu anda nak test kawan anda introvert, cuba tanya soalan yang mencabarlah sikit. So orang contohnya, kau tahu tak, kita tanya soalan yang open question, jangan tu soalan yang macam polis. Soalan yang tertutup, sihat tak? Sihat. Jadi introvert lagi pendek jawapannya. Tapi kalau orang extrovert, dia panjang jawapan dia. Lepas tu orang extrovert dia akan jawab spontan. Orang introvert dia akan ambil masa sikit untuk memahami. Okay, alright. So Amri Saadun, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sosial ni, tadi soalan tadi, manusia jadi extrovert disebabkan faktor apa tuan dari kecil sosial. Okay, bagus soalan ni. Sebenarnya faktor dia ialah faktor perkembangan dia. Dan sosial dia bermula pada kat rumah. Kalau tengok ibu dan ayah dia orang yang extrovert, dia akan terdedah cenderung pada extrovert. Sebab contoh anak-anak yang suka bertanya jadi kalau bapa atau mak, diamlah kau ni, banyak sangat tanya, tengok je lah TV tu, mana mak tahu, kau baca lah, kau tanya cikgu. Jadi membuatkan dia lama-lama dia akan cenderung untuk jadi introvert. Jadi dia tak suka sebab bila tanya tak dapat jawapan. Tapi ibu ayah yang suka berbual,
Jadi anak tu akan lebih responsif. Dah lama dia suka kepada perbualan, dia suka lebih ingin tahu, dia akan cakap. Jadi kebanyakan kanak-kanak dia bermula dengan extrovert. Tapi bila dewasa dia akan terbentuk introvert. So dia akan cenderung pilih mana satu yang dia senang. So, terutamanya kadang-kadang dia akan berubah. Sebab tu ujian-ujian psikologi akan ambil masa 6 bulan. Dan contoh orang extrovert, dia sangat happy go lucky, tetapi tiba-tiba dia jadi sangat murung, sangat pendiam. Sebab apa? Mesti ada sesuatu peristiwa yang berlaku. Tiba-tiba mungkin ada kematian kekasih yang disayangi, kematian orang yang disayangi, dia down. Jadi dia akan jadi introvert. So apa pun boleh berlaku. Macam saya mungkin banyak sangat bercakap dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat mungkin ada orang tak suka. Sebab tu dia lama-lama dia rasa nak tukar karakter personality dia akan jadi introvert. Jadi dia akan tapis percakapan dia akan berhati-hati percakapan. Lama-lama dia akan cenderung pada introvert. Dia tak lama, dia boleh tukar. Tapi ujian psikologi kebanyakan kita ambil 6 bulan. Adakah faktor pemakanan mempengaruhi untuk kanak-kanak? Oh, bagus soalan Takil. Boleh jadi juga sebab benda tu tak dikaji secara spesifik. Sebab bila kita makanan, dia akan jadi sangat energi. Bila energi itu membuatkan kita suka nak bercakap, tak boleh tidur. Jadi tak boleh tidur, dia suka akan cakap. Tapi orang yang mungkin dia jaga makan yang tak mencetuskan energi kan. Jadi dia akan lebih suka reserve tenaga dia dan suka membaca. Dan kadang-kadang dia tak boleh tidur pun dia akan baca dan sebagainya. Tapi kalau orang yang banyak tenaga, dia tak boleh. Contoh tengok movie ya. Movie buatkan movie yang jenis macam banyak sembang, tak menguji minda dia, dan dia tak cakap dalam berapa minit, dia mengantuk lah. Tapi lagi dia bercakap, so dia akan segar balik. So pemakanan ada faktor tapi tidaklah kuat sangat buatkan kita kata dia extrovert atau introvert. Tuan tahu berkaitan 9 kepribadian, okey? Tak tahu nanti saya akan ulas banyak. Sebenarnya personality ni banyak sangat. Apa khabar Faiz? Dengar kata Nana kata dia duduk rumah okey. So saya rasa dah 26 minit. Tengok orang extrovert dulu cakap, dia lupa diri Sebab tu saya suka video. Kadang-kadang video tu membuatkan saya akan cut. Jadi saya tahu mungkin video tu dalam 10 minit kadang orang jemur nak ingat live ni dah lama kan, tapi ada orang extrovert kat sini dia seronok tentang nama dia disebut, soalan dijawab, kacau lagi kawan saya ni. Saya introvert kat rumah sebab kurang komunikasi, tapi extrovert kat luar. Saya suka jadi extrovert daripada introvert. Ini soalan Nik Aminah okey. So Nik Aminah, okey, jumpa orang ramai dan bercakap, okey, saya suka jadi extrovert daripada introvert sebab bila extrovert saya jadi happy. Betul, kita sama nampaknya Amanina Nia Amanina. Dekat rumah memang saya kena dengar lah sebab isteri saya dia suka bercakap, jadi saya kena dengar. Kadang duduk cakap, siapa nak dengar? Jadi kebanyakan kita akan tukar, kita switch off, kita switch on, sebab kita ada dua-dua. Tetapi kadang-kadang orang yang dominan ni dia kat mana pun macam tu kat dia. Ada orang dia tak boleh switch off sebab dia rasa lagi serabut dia nak cakap. Contoh saya tengok ibu mentua saya kat rumah, dia suka cakap, jadi kat dapur tak ada orang pun dia cakap sesuatu. Sebab dia extrovert kan. Jadi kita sama, jadi kita terpaksa diam untuk kita menghormati orang lain kan. So kita tak nak suasana, kita nak tenang. Jadi bila jumpa orang kita sangat-sangat jadi macam YB, nak cakap kita excited jadi itu sama seperti pecahan keberadaan. Contoh sensing, intuition, itu betul. Itu adalah 8. Itu MBTI. MBTI ni dia ada 8. Extrovert, introvert dia salah satunya. Lepas tu sensing, intuition, lepas tu thinking, feeling, judgment, perception, dia ada 8. Bila 8 tu itu jadi kalau ESTJ kata INTJ dia akan jadi 16. Itu nanti saya akan kupas. Bagus soalan Amri tu. Nanti yang ni pun menarik. Selalu saya buat. Apa khabar? Baik Faiz. Okey, baik, saya rasa cukup itu saja. Saya akan sambung lagi untuk besok. Nampaknya topiknya menarik. InsyaAllah kumpulkan soalan-soalan untuk anda tahu lebih lanjut tentang siapa diri anda. Okey, anda introvert atau extrovert. Jadi anda introvert, penuhi masa anda dengan penuh ketenangan, dengan keseronokan so ambil masa untuk menggali lagi kepakaran, kemahiran anda, menggali lagi ilmu supaya anda dapat share. Jadi orang introvert kalau lama simpan pun tak boleh juga, dia kena jadi extrovert untuk sampai ke ilmu dia.
saya tak berapa setuju dengan MBTI. Oh, okey. Dia banyak sangat personality, sebab tu banyak sangat teori. Jadi kita tengok teori mana yang sesuai. Sebab kita ni kena ingat, soalan-soalan MBTI ni datang dari psikologi. Psikologi ni manusia. Manusia mustahil 100% dia boleh fahami personality manusia. Sebab kita sama manusia, kita buat kajian, kita kadang dapatan respon tu daripada generalisasi. Kan, kadang kita ambil 10,000 orang, kita ambil kajian tu mungkin dalam berapa 10%. Mungkin daripada tu dah jadikan satu dapatan. Okey, betul. Ada. Tak apa tuan. Nanti saya akan kupas. Bagus Tuan Amri ni. Ini orang yang knowledgeable. Jadi okey, saya rasa itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi besok. Tuan-tuan kumpul lagi soalan, kumpul lagi ilmu-ilmu, kita share. Kan, tak seronok saya share seseorang. Tuan-tuan pun sini orang hebat-hebat ni. Saya hanya sekadar berkongsi ilmu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana menonton. Minta maaf kerana terlewat masa, nak jangka 15 minit jadi dekat setengah jam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama saya.